Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sudah siapkah mendengarkan cerita Ustazah Nur? Oke, kita tepuk 2S 2B terlebih dahulu ya. Tirukan Ustazah Nur. 1, 2, 3. Selalu semangat, bahagia bersama Ustazah Nur dalam cerita Isra Mi'raj. Oke. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa tersebut terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 dari kenabian. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini, dan kami akan memaparkannya secara ringkas. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dengan jasadnya dari Al-Masjid Al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh Jibril alaihi salam. Lalu beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi. Lalu menambatkan Al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk beliau. Lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapak manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lantas dia menyambutnya dan membalas salam tersebut, serta mengakui kenabian beliau. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya, dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk beliau. Di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dia naikkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit keenam. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Ma'mur.
Kemudian beliau dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu, mewajibkan kepadanya 50 waktu sholat. Beliau lalu kembali hingga melewati Nabi Musa. Dia lalu bertanya kepada beliau, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Beliau menjawab, 50 waktu sholat. Dia berkata, "Umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Dia mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah, sedangkan dia berada di tempatnya. Lalu Allah meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa lagi, lantas memberitahukan tentang hal tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau, "Kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan." Beliau masih ragu-ragu antara mengikuti saran Musa dan meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya dia menurunkannya menjadi 5 waktu sholat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabb dan memintakan keringanan lagi. Lalu beliau menjawab, "Aku malu kepada Rabbku. Aku rela dengan hal ini dan berserah diri." Setelah beliau menjauh, datanglah suara memanggil, "Engkau telah menyetujui farduku, dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku." Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Pertama, beliau ditawari susu dan khamar, lalu memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah." Dalam lafal yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Sedangkan andai kata engkau mengambil khamr, itu umatmu akan sesat. Peristiwa yang kedua, beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai tampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah Sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Adapun yang tidak tampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat Sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensi Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Peristiwa yang ketiga, beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Peristiwa yang keempat, beliau juga melihat surga dan neraka. Sedangkan peristiwa yang kelima, beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari tubur-tubur mereka. Peristiwa yang keenam, beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Fir'aun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. Peristiwa ketujuh, beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkannya yang gemuk dan segar.
Begitulah kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat pendustaan, penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menyebutkan kriteria Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkan kepada beliau sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak mampu menyanggahnya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan sekembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang waktu kedatangan rombongan tersebut. Bahkan beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan sebelumnya yang mendahului rombongan tersebut. Memang demikianlah realitasnya seperti yang beliau ucapkan. Sayangnya mereka malah bertambah menghindar. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Demikianlah cerita Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.